Dengan kehangatan pilihan raya negeri Johor, sahabat semua, pemimpin UMNO khususnya Menteri Besar dipersoalkan oleh rakyat, ya, khususnya masyarakat Cina Tionghoa, masyarakat India, masyarakat bukan Melayu, ya, di negeri Johor ini, karena dikatakan, ya, pemimpin UMNO ini menyalahkan kerajaan pusat, kerajaan persekutuan, sedangkan dikatakan, ya, dana 10 bilion ringgit telah pun diluluskan, tapi mereka masih lagi menyalahkan kerajaan persekutuan. Apa sebenarnya yang berlaku, sahabat semua? Adakah dengan kelantangan kita bersuara itu akan menentukan kemenangan dan akan memperlihatkan kita sebagai seorang yang hebat? Sahabat semua, ayo kita lihat dua kenyataan media ini. Untuk yang pertamanya adalah kenyataan daripada seorang pemimpin daripada DAP apabila beliau mempersoalkan berkaitan dengan 10 bilion ringgit yang sudah diluluskan. Jadi kenapa Johor masih salahkan Putrajaya soal trafik RTS? Itu antara kenyataan beliau. Jadi kalau kita lihat secara details apakah yang coba dimaksudkan, ya, dengan dana yang sudah diluluskan bernilai 10 bilion ini, ayo kita lihat, yaitu daripada DAP Johor, ya, menggesa Menteri Besar Johor yaitu On Hafiz Ghazi tampil menjelaskan keputusan kerajaan negeri menukar projek Iskandar Malaysia Bus Rapid Transit kepada Elevated Autonomous Rapid Transit, ya, termasuk jumlah kos yang telah dibelanjakan untuk kajian dan perancangan projek asal. Setiausaha Publicity DAP Johor Wong Bor yang berkata, rakyat berhak mengetahui mengapa projek IMBRT yang diumumkan sejak 2017 tidak diteruskan dalam bentuk asal selepas berbagai kajian teknikal dan perancangan dilaksanakan selama bertahun-tahun. Menurut pemimpin DAP itu, ya, beliau kesal dengan kenyataan On Hafiz yang dilihat cuba meletakkan tanggungjawab kepada kerajaan persekutuan, macam menyalahkan kerajaan persekutuan lah, ya, seperti yang selalu dilakukan oleh Menteri Besar Lato-Lato di Kedah. Jadi dengan alasan meletakkan tanggungjawab kepada kerajaan persekutuan, ya, berkaitan ataupun berhubung dengan kemungkinan kesesakan trafik apabila sistem transit rapid link mula beroperasi pada 1 Januari 2027. Katanya perubahan daripada IMBRT kepada EART merupakan keputusan baharu yang dibuat oleh kerajaan negeri Johor di bawah pimpinan UMNO sebelum ini, ya, merancang untuk melaksanakan sistem bus rapid transit. Kerajaan negeri perlu menjelaskan mengapa projek IMBRT yang diumumkan secara rasmi, ya, pada tahun 2017 tidak diteruskan dalam bentuk asal dan akhirnya distruktur semula, katanya. Jadi ahli Dewan Undangan Negeri Senai itu berkata, ketika projek, ya, IMBRT diumumkan oleh bekas Perdana Menteri Najib Razak, kerajaan persekutuan telah menyatakan komitmen menyediakan pembiayaan sebanyak 1 bilion ringgit, manakala baki 1.6 bilion dirancang menerusi model kerjasama awam swasta. Jadi pelbagai kajian dan perancangan kejuruteraan operasi serta keperluan infrastruktur telah dijalankan bagi memuktamadkan pelaksanaan projek tersebut. Bagaimanapun, selepas bertahun-tahun dirancang, projek itu tidak diteruskan sebelum kerajaan memilih cadangan EART pada tahun 2024. Malah katanya pada bulan Mei yang lalu kerajaan persekutuan turut meluluskan projek bernilai lebih daripada 10 bilion bagi memperkukuh sistem pengangkutan dan ketersambungan di negeri Johor. Justru adalah tidak benar untuk kerajaan negeri cuba mengaitkan kelewatan pelaksanaan projek itu dengan Kementerian Pengangkutan, katanya. Sehubungan itu beliau menggesa kerajaan negeri menjelaskan jumlah sebenar perbelanjaan yang telah digunakan bagi kajian dan perancangan IMBRT. Puncak projek tersebut gagal dilaksanakan serta
sama ada terdapat kelemahan dalam aspek perancangan dan pelaksanaan. Dan juga perlu dijelaskan adakah ada penyelewengan, ketirisan, ataupun sakau menyakau dalam isu ini. Nah, itu perlu dijelaskan oleh Menteri Besar UMNO Negeri Johor ini. Jadi menurutnya kerajaan negeri perlu bersikap telus dan jujur kepada rakyat Johor mengenai keputusan yang telah dibuat. Jangan jadikan isu kesesakan trafik sebagai alasan untuk mencari kesalahan pihak lain dan juga dipersalahkan, sedangkan perubahan dasar dan perancangan proyek turut melibatkan keputusan kerajaan negeri Johor itu sendiri, katanya. Jadi ini karena semalam On Hafiz ketika berucap pada Majelis Pelancaran Operasi Perkhidmatan Shuttle Selatan yang disempurnakan sendiri oleh Menteri Pengangkutan yaitu YB Antonilo di stesen kereta api Kulai menggesa Kerajaan Persekutuan untuk mempercepatkan pelaksanaan proyek ERT bagi memastikan kelancaran trafik apabila RTS Link mula beroperasi awal tahun depan. Wow, pandai dia mengambil kesempatan, sahabat-sahabat semua. Akhirnya dalam cubaan beliau untuk menengguk di air yang keruh itu, dia pula dipersoalkan oleh pemimpin DAP sendiri, di mana hilangnya RM 10 bilion yang diluluskan oleh Kerajaan Persekutuan hari ini. Adakah sudah dimakan, diseleweng ataupun sebagainya. Jadi dalam isu di Johor ini dalam menghadapi pilihan raya negeri yang akan datang ini, seperti seorang pemimpin dalam Pakatan Harapan Keadilan ini mengatakan bahwa bukan soal siapa yang paling lantang, bukan soal siapa yang paling kuat suaranya, bukan siapa yang paling banyak menghabiskan ratusan ribu ringgit untuk membayar advertising di media sosial supaya posting beliau itu ditengok mencapai rakyat secara keseluruhannya. Bukan itu yang menentukan, katanya, sahabat-sahabat semua. Jadi apa maksud yang dikatakan oleh ahli majelis pimpinan keadilan ini, yaitu Yuniswaran Ramaraj. Beliau berkata, rakyat Johor kini bukan lagi sekadar pemerhati dalam gelanggang politik. Sebaliknya, bertindak sebagai hakim yang membuat penilaian berdasarkan prestasi, dasar, kemampuan, serta integriti seorang pemimpin. Menurut beliau lagi, landscape politik semasa menunjukkan rakyat semakin menolak retorik kosong dan lebih menghargai pemimpin yang mampu menyelesaikan masalah serta membawa hasil kepada masyarakat. Jadi politik retorik tanpa pelaksanaan semakin hilang nilainya ketika era politik berteraskan kerja, keberhasilan dan penyelesaian sedang mengambil tempat. Jadi pengundi hari ini semakin mengutamakan calon yang mempunyai orientasi perkhidmatan mudah diakses, aktif membantu masyarakat serta mampu menjadi jambatan penyelesaian antara rakyat dan kerajaan, katanya menerusi hantaran di media sosial. Ahli Parlimen Segamat yang juga timbalan Menteri Perpaduan Negara itu berkata, selepas mengadakan lawatan ke Bilik Gerakan Keadilan di Dewan Undangan Negeri Dewa Permanis dan bertemu Jenderapati yang sedang membuat persiapan menghadapi pilihan raya Johor. Menurut Yuniswaran lagi, persoalan utama dalam pilihan raya kali ini bukan lagi mengenai siapa yang paling lantang berpidato atau mencipta polemik politik. Sebaliknya, siapa yang benar-benar mampu berhikmat dan bekerja untuk rakyat. Katanya dalam PRN, bukan siapa yang lantang bercakap, tapi siapa yang paling mampu untuk bekerja buat rakyat. Jadi PRN Johor ini dijangka menjadi medan ujian penting kepada parti-parti politik menjelang PRU16, khususnya dalam mengukur sejauh mana rakyat menerima pendekatan politik yang menekankan rekod pencapaian dan penyelesaian masalah berbanding retorik serta sentimen partisan. Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan hari penamaan calon bagi PRN Johor pada 27 Jun, manakala pengundian akan berlangsung pada 11 Julai selepas Dewan Undangan Negeri Johor dibubarkan pada 1 Jun yang lalu. Jadi sahabat semua, agak menjadi persoalan juga apabila DUN Johor dan DUN Negeri Sembilan dibubarkan hanya selang 3 hari, tetapi perbezaan tidak pula diserentakkan untuk diadakan pilihan raya. Jadi adakah tangan-tangan gaib di belakang
yang membuat ya strategi politik ini sahabat semua. Karena kita tahu dikatakan ketua Ispiar, bukan Ispiarm ya. Ispiar itu dikatakan ia mempunyai kaitan dengan sebuah parti keramat. Adakah ada tujuan, adakah dia melakukan semua itu untuk memberi kelebihan? Sahabat semua, tepuk dadah, tanya selera. Alright, jadi itu saja daripada saya. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen dan pandangan, Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Terima kasih, kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.